Pada pendapat saya, sukan elektronik atau e-sport merupakan industri baru yang melibatkan permainan video secara kompetitif pada tahap profesional. Mengapa pada tahap profesional? Kerana e-sport melibatkan pertandingan di peringkat antarabangsa. Malah e-sport berasaskan pasukan yang dimainkan dalam liga dan pertandingan secara tahunan. Tahukah anda e-sukan semakin mendapat tempat di hati rakyat Malaysia? Buktinya, terdapat 8 buah universiti yang menawarkan kelab e-sukan. Antaranya adalah UiTM Shah Alam dan juga UPM. Malaysia terkenal dengan pelbagai jenis e-sport ataupun mobile game yang sering kali menjadi buah mulut masyarakat di Malaysia. Mobile game bukan sahaja menjadi aktiviti masa lapang, malah ia sudah menjadi satu kerjaya yang lumayan buat masyarakat di Malaysia. Antara jenis-jenis mobile game yang terdapat di Malaysia adalah seperti Clash of Clans, Minecraft, Plato, Call of Duty atau COD, Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Sudah tentu nama-nama game yang saya telah sebutkan tadi sudah pernah didengari oleh korang semua kan? Dan yang paling hangat sekarang ni adalah PUBG Mobile dan Mobile Legends. Dan kesemua game yang saya sebutkan tadi dimainkan oleh masyarakat di seluruh dunia. Malah setiap negara berusaha untuk menghantar wakil dari negara mereka untuk pertandingan kejohanan e-sport dunia. Seterusnya, saya akan menyambung tentang kelebihan yang terdapat dalam e-sport ataupun e-sukan. Di dalam permainan e-sukan, pemain tidak terdedah kepada risiko kecederaan seperti sukan sebenar. Sukan seperti bola sepak agak berbahaya berbanding dengan e-sukan. E-sport tidak mempunyai risiko kecederaan kerana ianya hanya merupakan permainan sukan dalaman. Yang seterusnya adalah boleh menjana pendapatan yang lumayan. Hasil daripada gaji yang diperolehi ataupun hadiah yang diperolehi boleh memberikan pendapatan yang lumayan kepada golongan belia yang menyertai pertandingan e-sukan. Bukan itu sahaja. Permainan e-sukan juga memberikan kesan yang baik dari segi ilmu pengetahuan seseorang. Melalui permainan video, elemen pembelajaran boleh diaplikasikan secara tidak langsung. Acara e-sukan ini juga boleh diadakan walaupun sewaktu pandemik COVID-19 kerana ianya tidak memerlukan permainan fizikal dan berkumpul beramai-ramai. Menurut saya, e-sport di Malaysia ni boleh mencapai tahap kemajuannya sendiri jikalau terdapat kolaborasi dengan pihak yang tertentu. Contohnya seperti Kementerian Belia dan Sukan Malaysia yang boleh mengangkat pemain-pemain muda kita dalam dunia e-sport untuk menuju ke arah yang lebih berjaya. Dan juga jika dilihat pada masa kini, belia-belia pada masa kini suka menghabiskan masa untuk bermain permainan video. Tidak dinafikan jikalau perkara ini digali bakatnya, kita dapat menghasilkan insan-insan yang hebat dalam dunia e-sport. Dan jika kita lebih komited dalam memastikan e-sport di Malaysia ini adalah tidak ketinggalan, kita harus sentiasa memberikan pandangan yang lebih ataupun dorongan yang lebih kepada belia-belia yang berminat dalam permainan e-sport ini. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang e-sukan mampu membuka kerjaya kepada generasi masa kini. Kerjaya sukan elektronik semakin berkembang di negara ini. Malah ia berpotensi menjadi karier yang berpendapatan lumayan dengan hanya bermain permainan secara kompetitif. Pada masa dahulu, ramai pihak yang beranggapan bahawa permainan video hanya sebagai satu hobi. Namun, perkembangan dunia masa kini mampu mengubah landscape secara keseluruhan dan menjadikan sukan elektronik atau e-sukan ini sebagai salah satu kerjaya yang menjanjikan pulangan pendapatan yang lumayan. Tidak cukup dengan itu, platform media sosial seperti Facebook turut menyediakan ruangan untuk penstreaman permainan dan kaedah ini sekaligus membuka peluang kepada pemain untuk menjana pendapatan menerusi mekanisme kiriman bintang. Sebagai contoh, Solos atau nama sebenarnya Faris Zakaria sering disebut sebagai Maharaja e-sukan mempunyai populariti tinggi dan pengikut yang ramai dalam arena streaming di Malaysia.
Beliau sering dijadikan idola dan pelbagai lapisan masyarakat di atas kemahirannya dalam permainan video seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends, serta berkebolehan untuk menghiburkan para penontonnya dengan lawak jenaka semasa dalam permainan. Beliau juga telah membuktikan bahawa bidang isukan ini boleh dijadikan sebagai sumber rezeki dengan melakukan siaran langsung secara sepenuh masa. Antara kejayaan yang telah dicapai oleh Solos adalah beliau telah mempunyai 2.2 juta pengikut di Facebook dan 1.3 juta langganan di YouTube. Dengan itu, tidak hairanlah bahawa dia mampu memiliki kereta mewah yang berjenama Mustang dan menaja sebuah pasukan PUBG, iaitu pasukan anti-circle. Kesimpulannya, siapa sangka bahawa aktiviti yang dahulunya hanya dilakukan secara suka-suka atau satu hobi, kini sudah boleh dijadikan sebagai satu kejayaan. Justru itu, isukan juga boleh menjadi salah satu peluang kerjaya bagi generasi masa kini. Okey, itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih. All the brothers in arms held a fire, where the conquerors never back down. The battle tells a story of survivor. A challenge will never be over. This is the race, it's not the end.